Ini Aiman, pengurus besar syarikat kami. Ini pula Hafiz, pegawai eksekutif syarikat kami. Ini pula Izzuddin, pengurus sumber manusia syarikat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bermesyuarat tentang pengurusan sumber manusia syarikat Semarak Holdings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti yang diterangkan oleh Encik Izzuddin sebentar tadi, saya ada dua soalan yang nak ditanya. Soalan yang pertama ialah, apakah sumber fizikal yang digunakan oleh syarikat ini? Terima kasih kepada Encik Aiman kerana mengajukan soalan tersebut. Sumber fizikal yang kita terapkan dalam syarikat kita ini ialah yang pertamanya adalah bangunan dan kemudahan sedia ada. Dan seterusnya ialah kilang dan mesin yang sentiasa beroperasi dengan lancar. Seterusnya peralatan teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin maju yang kita gunakan dalam syarikat ini. Seterusnya bahan mentah dan stok yang dalam menghasilkan produk sentiasa mencukupi. Dan seterusnya adalah produk siap. Baiklah, soalan yang kedua saya ialah, apakah prosedur untuk mengurus sumber fizikal? Tolong jelaskan. Baik Encik Aiman, begini, prosedur mengurus sumber fizikal dalam syarikat Semarak Holdings ini menggunakan perlindungan insurans dan keselamatan. Insurans yang kita gunakan contohnya adalah insurans kebakaran, iaitu bagi melindungi bangunan, kemudahan dan stok serta kilang daripada berlakunya kebakaran. Seterusnya, syarikat kita juga menggunakan insurans kecurian bagi melindungi perniagaan daripada kehilangan atau kerosakan akibat rompakan. Semua aset yang sedia ada akan sentiasa dilindungi. Selain itu, perniagaan kita juga menggunakan insurans untuk risiko seperti perlindungan wang, penghantaran stok tertangguh, jaminan kesetiaan pekerja dan perlindungan liabiliti awam. Seterusnya, penyelenggaraan dan balik pulih secara terangsang juga merupakan salah satu daripada prosedur pengurusan sumber fizikal kita. Yang pertama, mesin, peralatan teknologi maklumat dan komunikasi kita sentiasa diselenggara secara bulanan bagi memastikan setiap operasi yang dijalankan oleh syarikat kita dan kilang kita sentiasa berjalan dengan lancar. Encik Aiman telah menanyakan dua soalan. Saya juga mempunyai dua soalan yang ingin ditanyakan kepada Encik Izzuddin. Yang pertama, apakah sumber teknologi bagi syarikat ini? Okey, terima kasih kepada Encik Hafiz kerana mengajukan soalan tersebut. Jenis sumber teknologi yang kita gunakan dalam syarikat kita ini adalah yang pertama, harta intelek. Harta intelek merujuk kepada hasil kreativiti atau ciptaan daya intelektual seseorang. Tujuan mengurus harta intelek adalah untuk menjaga syarikat kita atau perniagaan kita daripada ancaman cetak rompak dan barangan tiruan. Seterusnya ialah lesen perisian. Lesen perisian ialah perjanjian bertulis antara pemilik dengan pengguna perisian. Pengguna perisian tanpa lesen adalah merupakan suatu jenayah perdagangan. Yang akhir sekali, syarikat kita menggunakan sumber teknologi, kemahiran dan pengalaman. Kemahiran dan pengalaman pekerja penting dalam syarikat kita supaya kualiti dan prestasi perniagaan syarikat kita terjamin dan dapat mengelakkan pembaziran tenaga kerja. Pekerja yang memiliki kemahiran dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang yang diceburi dapat kita elakkan dari berlaku sebarang kesilapan semasa menjalankan tugas. Pekerja yang mahir
cekap dan pengalaman akan mereka tingkatkan produktiviti perniagaan dan mereka biasanya akan dibayarkan gaji yang lebih tinggi. Baiklah, terima kasih atas jawapan yang diberikan pada soalan saya yang pertama. Soalan saya yang kedua ialah, apakah prosedur mengurus sumber teknologi bagi syarikat Semarak Holdings ini? Terima kasih kepada Encik Hafiz kerana mengajukan soalan seterusnya. Soalan seterusnya ialah prosedur mengurus sumber teknologi. Prosedur menguruskan sumber teknologi di syarikat kita, yang pertama ialah dari segi paten. Paten adalah hak eksekutif untuk suatu reka cipta sama ada berupa satu produk atau satu proses untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Semua reka cipta yang hendak dipatenkan mestilah yang belum dizahirkan oleh mana-mana syarikat lain. Daftaran paten penting kepada sebuah syarikat kerana hak cipta mereka akan dilindungi oleh undang-undang kerajaan. Okey, paten boleh didaftarkan melalui Perbadanan Harta Intelek Malaysia atau MyIPO. Pendaftaran paten di Malaysia hanya melayakkan perlindungan di Malaysia sahaja. Seterusnya, prosedur dan seterusnya ialah hak cipta terpelihara. Hak cipta adalah hak eksekutif kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka untuk suatu tempoh masa tertentu. Perlindungan hak cipta di Malaysia berdasarkan kepada Akta Hak Cipta 1987. Semua permohonan boleh dikemukakan kepada Perbadanan Harta Intelek Malaysia juga. Contoh karya-karya yang layak mendapat perlindungan hak cipta terpelihara ialah karya sastera, karya muzik, karya seni, filem, rakaman bunyi, suara atau karya terbitan. Karya-karya di atas adalah melindungi tanpa mengira kualiti dan tujuan karya-karya itu dihasilkan. Terima kasih Encik Izzuddin kerana telah sudi meluangkan masa dengan syarikat Semarak Holdings. Sampai di sini sahaja meeting kita pada kali ini. Dipersilakan Encik Izzuddin untuk mengambil hadiah dari pemberian syarikat ini.